Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى مؤلف الكتاب شيخ الحديث كتب الأخطاب مولانا زكريا رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, keluarga saya ni yang ada bersama ni, dan juga tak lupa saya pada bunda saya, semoga Allah beri afiah berpanjangan insya-Allah. Alhamdulillah, pada pagi ni kita teruskan lagi pengajian kita, tazkirah ringkas kita berkenaan dengan hadis-hadis pilihan ataupun hadis-hadis tentang fadilat Ramadan, kelebihan Ramadan, yang dikarang dan disyarahkan oleh Maulana Zakaria Syekhul Hadis rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, sebelum ni kita dah baca hadis yang pertama. Kebanyakan ni pada hadis pertama kita dah bahaskan sebelum ini secara ringkas lah, dan pembahasan itu menurut pandangan dan kacamata daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahimahullah ta'ala. Dan insya-Allah pada hari ini kita masuk pada hadis yang kedua. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati fi shahri Ramadan khamsa khisalin lam yu'tahunna ummatun qablahum khulufu famis saimi أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنتها ثم قال يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويسيرون إليك ila akhiril hadis. Ini panjang sedikit. Rawahul Ahmad wa Bazar wa Baihaqi. Saya lupa tadi nak maklumkan, mohon maaf terlambat sedikit, sebab jawatan kuasa penyediaan ni mungkin lambat sikit menyediakan tempat. Alhamdulillah, hadis yang kedua ini yang mafhumnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umatku telah diberikan dalam Ramadan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum mereka. Nabi sebut ada 5 perkara yang mana tidak pernah diberikan kepada umat sebelum ini, khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Yang pertama, bau busuk mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Yang kedua, ikan-ikan di laut akan beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Ketiga, setiap hari Allah Ta'ala akan menghiaskan syurganya. Syurga siapa? Syurga Allah Ta'ala
untuk mereka yang berpuasa, dan berkata, telah hampir masanya hamba-hambaku yang soleh akan dilepaskan daripada beban-beban dan mereka akan datang kepadamu. Yang keempat, dirantaikan syaitan-syaitan yang jahat dalam bulan Ramadan, dan mereka tidak akan dapat berbuat sesuatu di bulan Ramadan ini seperti mana yang biasa diperbuat oleh mereka pada bulan yang lain. Dan yang kelima, mereka akan diampunkan pada malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW ditanya, adakah ia Lailatul Qadar? Baginda SAW menjawab, tidak. Namun seorang pekerja akan diberikan ganjarannya apabila dia telah menyelesaikan kerjanya. Hadis telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam Bazar dan juga Imam Baihaqi. Di dalam hadis ini Nabi SAW ceritakan tentang beberapa kelebihan umat Muhammad ini umat Rasulullah sendiri, yang mana sebelum ini kelebihan ini tidak diberikan kepada umat sebelum ini. Maksudnya selain pada umat Rasulullah tidak dapat kelebihan ini. Yang mana Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahimahullahu ta'ala mensyarahkan hadis. Yang pertama tentang keistimewaan pertama ialah bau busuk daripada mulut orang yang berpuasa, disebabkan keadaan lapar itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada kasturi. Terdapat 8 pendapat dalam menghuraikan pernyataan ini daripada para pentafsir hadis. Menurut Maulana Zakaria, tentang bau mulut ni sahaja ada 8 pandangan. Banyak pandangan dia. Saya, yakni Maulana Zakaria, telah nukilkan kesemua pendapat tersebut secara terperinci dalam syarah Muwatta'. Dalam kitab lain lah, tidak di dalam kitab ini. Tapi pada pendapat saya sendiri, bukan saya, ini pengarang kitab, saya tak layak bagi pandangan tentang hadis. Yang layak bagi pandangan hadis ni Syekhul Hadis ataupun ulama-ulama hadis. 3 daripada pendapat itu lebih patut diterima. Dalam syarahan Maulana Zakaria ini, daripada 8 pendapat para muhaddisin tentang bau busuk mulut mereka yang berpuasa ini, disyarahkan, diletakkan hanya 3 sahaja di dalam kitab ini. Apa dia yang 3 itu? Pertama, Allah Ta'ala akan mengurniakan pahala dan ganjaran terhadap bau busuk itu di akhirat dengan satu wangian yang lebih hebat dan lebih menyenangkan fikiran daripada kasturi. Pandangan pertama, bau wangi ini tidak boleh dibau di dunia. Jangan pergi bau pula mulut orang tu kan. Para ulama kata pandangan yang pertama, bau wangi ini kita akan bau besok di akhirat. Yang lebih, hakikatnya para ulama kata lebih wangi daripada bau kasturi dunia. Dunia ni masih lagi boleh ditafsirkan bau wangi tadi. Akan tapi para ulama mengatakan untuk bau wangi di akhirat tidak ada siapa yang boleh menafsirkan bau wangi tadi. Itu pandangan yang pertama. Menurut pandangan Maulana Zakaria, pendapat ini adalah jelas dan tidak ada sedikit kesangsian pun. Tambahan pula terdapat riwayat dalam kitab Duri Manthur yang menerangkan pendapat ini dengan jelas. Oleh kerana itu, pendapat inilah yang diterima. Pendapat yang paling kuat di antara 8 pendapat tentang mensyarahkan bau mulut ataupun bau busuk mulut mereka yang berpuasa ini, bau wangi yang lahir daripada busuknya mulut mereka yang berpuasa ini akan dibau besok di akhirat. Itu pandangan pertama. Kedua, pada hari kiamat apabila manusia dibangkitkan dari kubur, tanda mereka yang berpuasa ialah dari mulut mereka akan lahir bauan yang lebih harum daripada bau kasturi. Para ulama mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan bukan di syurga, tapi bagi mereka yang berpuasa ini, bau yang datang busuk daripada mereka berpuasa ini akan dapat bau tadi bila mereka bangkit ataupun mereka masuk, mereka bangkit daripada kubur nanti. Macam mana nak tahu mereka yang berpuasa ini? Para ulama mengatakan akan keluar daripada mulut mereka ini bau wangi yang lebih wangi daripada kasturi. Itu tanda mereka yang berpuasa apabila mereka bangkit daripada kubur nanti. Itu yang pandangan yang kedua. Pada pendapat saya, ini Maulana Zakaria yang serba lemah ini, tawaduk Maulana Zakaria ni, pendapat ketiga adalah lebih baik daripada kedua-dua pendapat di atas. Ni ada lagi satu pendapat. Yang ketiga, iaitu di dunia ini lagi
Bau busuk itu lebih disukai di sisi Allah daripada bau kasturi, dan perkara ini ada kaitannya dengan perasaan cinta. Sesiapa yang ada hubungan dan mencintai seseorang, bau busuk kekasihnya itu lebih mengasyikkan daripada ribuan wangian. Maksud pernyataan di atas ialah penghampiran, taqarrub, yang sempurna daripada orang yang berpuasa sehingga dia menjadi kekasih Allah dan bau busuk mulutnya turut dikasihi. Ni pandangan yang ketiga yang paling rajih, kata Maulana Zakaria, yang paling tepat. Apa dia? Bau busuk tadi di sisi Allah pada zahir mata manusia bau busuk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bau dia sangat wangi. Tamsilan ataupun misal yang didatangkan oleh Syekhul Hadis kita, dia mengatakan seperti mana kita bercinta, bau busuk orang tadi pun bau wangi kan. Macam orang muda lah, sebelum kahwin ni kan, sebelum tunang kahwin lah, sebelum kahwin kentut pun bau wangi, macam tu lah. Para ulama kata bukan ditafsirkan pada Allah Ta'ala macam tu, tidak, tapi misal yang kita boleh faham melalui pandangan ataupun pada kacamata manusia. Bila kita dah cinta pada seorang tadi, bila kita dah kasih pada seorang tadi, bau macam mana dia pun kita akan cakap bau wangi. Dapat tuan-tuan semua, pendengar semua. Jadi para ulama mengatakan tiga-tiga pandangan ini semuanya rajih dan akan berlaku. Pertama, saya ulang balik pandangan tadi Maulana Zakaria datangkan adalah bau wangi tadi akan dibau apabila di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Yang kedua, bau wangi tadi akan didapati apabila seorang tadi berpuasa, tanda dia berpuasa, dia akan bangun daripada kubur nanti, akan keluar daripada mulut mereka bau wangian yang lebih harum daripada kasturi. Dan pandangan ketiga, para ulama kata memang bau wangi itu datangnya memang di dunia lagi, akan tapi pada zahir mata manusia busuk, tapi di kacamata Allah Subhanahu Wa Taala, di pandangan Allah, di sisi Allah Taala, dia lebih wangi. Sebab apa? Allah sangat mencintai mereka yang berpuasa. Dan syarah Maulana Zakaria, puasa adalah salah satu daripada ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis Qudsi, yang bermaksud ganjaran bagi setiap amal kebaikan akan diberi oleh malaikat, tetapi ganjaran untuk puasa aku sendiri yang akan beri, kerana puasa adalah khusus untukku. Di sini didatangkan lagi dalil yang menguatkan pada pandangan yang ketiga tadi, yang mana di dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi terang pada kita, setiap daripada amal kebaikan yang lain selain daripada puasa, semuanya kebaikan tadi dibalas oleh malaikat. Akan tapi kebaikan ataupun balasan bagi mereka yang berpuasa, Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebab dalam riwayat, para ulama kata, kalau dalam riwayat perkataan itu ajzibih, maksud dia apa? Puasa ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah para ulama mengatakan ganjaran bagi puasa ini dia special daripada ganjaran yang lain, pahala-pahala yang lain, sedekah dan sebagainya. Sebab apa? Puasa dikhususkan oleh Allah Ta'ala dan Allah sendiri yang akan membalas ganjaran tadi. Dapat semua Diberitakan dalam sebuah hadis bahawa puasa adalah pintu segala ibadat. Para ulama mengatakan babul ibadah, pintu segala ibadat ni, nak mempermudahkan ibadat adalah puasa. Iaitu puasa akan menjadikan hati bercahaya, dan cahaya itu akan menimbulkan keghairahan, yakni kesungguhan ataupun ihtisab, sukanya kita, semangatnya kita terhadap setiap ibadah lain. Dengan syarat puasa itu hendaklah puasa yang sebenar, bukan hanya sekadar berlapar, tetapi berpuasa sambil menjaga segala adab-adabnya yang akan diterangkan secara terperinci di dalam hadis ke-9 nanti. Di sini perlu diberi peringatan tentang suatu masalah yang penting. Berdasarkan hadis-hadis tentang bau busuk mulut ini, setengah imam telah melarang orang yang sedang berpuasa daripada bermiswak. Bermiswak ni apa? Bersugi gigi ataupun gosok gigi pada waktu petang. Tetapi mazhab Hanafi tetap berpendapat bahawa bersugi adalah sunat pada setiap masa. Menurut pandangan Al-Imam Nu'man bin Thabit, iaitu Imam Abu Hanifah, pandangan pada mazhab Hanafi, para ulama Hanafiyah mengatakan apa? Sunat bagi mereka yang memegang mazhab Hanafi itu bersugi setiap masa sahaja. Tapi kalau kita melihat pada sisi mazhab Syafi'i,
Para ulama mengatakan apa? Makruh kita bersugi gigi selepas daripada gelincir matahari. Bila gelincir matahari ni ustaz? Selepas waktu zuhur. Para ulama kata makruh dalam sisi mazhab Syafi'i kita bersugi, bermiswak ataupun gosok gigi, membersihkan gigi kita ini selepas daripada waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur dia dibenarkan, hukumnya harus. Ustaz, makruh apa ustaz? Para ulama kata makruh ni kalau kita tinggalkan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makruh. Kalau buat juga ustaz, tak batal puasa, jangan risau. Jangan telan air paip sudah. Tu buat batal. Ataupun telan ubat gigi ke telan bau gigi, tu batal. Tapi kalau gosok gigi tak batal insya-Allah. Kan tapi pandangan mazhab Syafi'i jelas bahawa selepas daripada waktu zuhur hukumnya makruh. Dapat Ini adalah kerana melalui bersugi bau gigi yang akan hilang. Bau gigi yang akan hilang. Sedangkan apa yang disebutkan dalam hadis ialah bau yang keluar daripada perut yang kosong. Maksud bau busuk daripada mereka yang berpuasa ni, kata Maulana Zakaria, bukanlah bau busuk daripada mulut kita ni. Tapi para ulama kata yang datang daripada perut yang kosong. Keluar daripadanya gas ataupun suatu benda yang orang kata agak tidak menyenangkan. Para ulama kata bukan datang pada gigi. Ni ada orang kata, ustaz lepas dengar hadis ni 30 hari, sebulan Ramadan tak nak gosok gigi. Sebab apa? Bau busuk mereka yang berpuasa, bau busuk mulut mereka yang puasa ni lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada bau misk, bau kasturi. Penafsiran begini salah. Sebab tu para ulama kata setiap hadis baginda Nabi perlu syarahan para ulama. Bau busuk mulut mereka yang berpuasa bukan datang pada gigi yang tak gosok tadi, bukan. Kalau kita amalkan hadis begitu menjadi fitnah bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tafsirkan sebegitu. Tafsiran para ulama kata perlu berlandaskan kepada mereka yang ahli. Seperti mana Allah firman dalam Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ustaz saja sebut nama ke? Tak. Fas'alu ahla dzikri ini bertanyalah kamu pada mereka yang ahlinya. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak mengetahui tentang suatu perkara tadi. Maka setiap daripada perkara itu ada ahlinya. Kalau dalam bidang rawatan, bidang kesakitan, tanyalah pada doktor. Kalau bidang tentang enjin dan sebagainya, tanya pada engineer. Kalau bidang agama, jangan tanya selain pada ulama. Sebab tu penafsiran dia akan jadi terpesong. Sebab tu kita mengikut pandangan para ulama. Saya berhajat, sebab kita buat ringkas saja, saya berhajat pada penafsiran pertama dulu. Yang pertama berkaitan dengan bau busuk mulut tadi, kita dah tahu dah, dengan 3 pandangan para ulama. Dan di sini kita tahu hukum pada mereka yang bersugi gigi, yang mana menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya bersugi, mencuci ataupun memberuh gigi selepas daripada waktu zuhur. Dapat semua wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu perkongsian saya. Dan semalam saya ada dapat maklumat ataupun diberitakan, alhamdulillah, kita ada kongsikan semalam doa waktu hujan. Itu semua mungkin saya baca ringkas semalam. InsyaAllah setiap daripada selepas pada bacaan hadis ni saya akan kongsikan beberapa doa masnun. Doa masnun ni apa ustaz? Doa-doa harian yang boleh kita amalkan sepanjang bulan Ramadan insya-Allah. Semalam saya dah kongsikan pada semua tentang doa hujan. Doa ni saya ambil di dalam hadis baginda Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa jenis doa tu ustaz? Apa bentuk dia ustaz? Macam mana doa dia? Allahumma sayyiban nafi'ah. Para ulama kata guru kami Syekh Husni Genting hafizahullahu ta'ala dan beberapa para ulama lain, sewaktu menafsirkan ataupun mensyarahkan hadis ini, para ulama menggalakkan kita untuk membacakan doa ini 3 kali. Bila turun sahaja hujan, maka kita baca doa ini. Macam mana doa dia tadi ustaz? Allahumma sayyiban nafi'ah. Ikut sama-sama. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baca 3 ni. Pagi ni tak hujan pula ni. Kat sini tak hujan lah. Tak tahu tempat lain. Maka sunat bagi kita untuk membaca doa ini. Sebahagian ulama mengatakan tentang kelebihan doa ini. Apa maksud doa ini? Ya Allah, Allahumma wahai Tuhan kami, ya Allah,
cucurilah kami ke atas diri kami ni hujan yang memberi manfaat pada kami. Sayyiban tadi hujan, nafi'ah, yang bermanfaat. Maka amalan ini para ulama kata, doa kita dengan berkat doa kita doakan supaya hujan yang turun ini tidak mendatangkan bala bagi kita. Sebab apa? Hujan ni rahmat. Ada kalinya bila hujan ni terlampau lebat, terlampau banyak yang turun, menyebabkan dia menjadi balak pula. Jadi para ulama menafsirkan pada pembacaan hadis ini, maka kita dengan berkat kita doakan, kita doa dengan doa hujan ini, semoga Allah menjaga negara tempat kita ni daripada terkena musibah banjir dan sebagainya. Dan ada sebagian ulama juga mengatakan, sebagian ulama, saya tak cakap ini pandangan daripada baginda Nabi SAW. Ustaz, kenapa kena pandangan ulama? Sebab Nabi sebut dalam hadis, innal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya ulama ni pewaris Nabi. Kalau kita nak mendengar ataupun kita nak mendapatkan kepastian berkenaan dengan syarahan daripada Quran dan hadis, sebaik-baiknya kita tidak mengambil daripada pandangan-pandangan orang biasa ataupun pandangan-pandangan kita sendiri, tapi sebaik-baiknya kita mengambil pandangan daripada para ulama. Kata guru kami, ada sebahagian yang mengatakan, jika mereka yang membacakan doa ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjarkan padanya pahala sebanyak mana turunnya hujan. Ini ada pandangan ulama. Sebab apa? Dengan berkatnya doa ini memberi manfaat pada seluruh makhluk. Maka setiap titisan hujan ni syarah ulama memberi manfaat seluruh makhluk. Maka berkat bagi mereka yang mendoakan dengan doa ini, maka diganjarkan bagi mereka pahala pada setiap titisan hujan yang turun. Wallahu a'lam. Boleh semua insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan. Pertama tadi tentang hadis berkaitan dengan bau busuk tadi. Kita akan sambung lagi yang kedua tentang doa-doa daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu besok lah. Tak boleh semua hari ni. Ini tak surprise lah. Dan kita, Allahumma salli ala Muhammad, kita akan kongsikan lagi doa pada hari esok pula. Apa doa dia? Itu menjadi rahsia di antara kita lah. Tak boleh syarah ini lah. Semua nak syarah ini tak best lah. Sebaik-baiknya kita ada waktu yang tertentu. Dan saya tidak berhajat untuk doa, mengajarkan doa yang panjang-panjang. Supaya apa? Doa-doa yang pendek-pendek saja supaya kita mudah untuk mengamalkannya. Jadi insya-Allah selepas daripada habis saja live ni, saya akan kongsikan tulisan ataupun doa ni, macam mana nak doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Di sini alhamdulillah, terima kasih Umi Su itu dah kongsikan doa hujan Allahumma sayyiban nafi'ah. Betul tu ejaan semua, bagus. Dan sebaik-baiknya kita amalkan doa ini dan kita boleh sampaikan pada mereka yang tak tahu tentang doa ini dan pada ahli keluarga kita semua, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk pada nafsu amarah dan kelemahan saya mohon maaf atas kelemahan ataupun terkasar bahasa saya dalam penyampaian hadis ini. Semoga Allah beri kekuatan pada kita pada bulan Ramadan ini untuk kita tingkatkan lagi amalan kita, kita tingkatkan lagi ilmu kita, kita tingkatkan lagi doa-doa masnun kita, ini doa-doa harian kita, pengetahuan kita tentang doa-doa masnun. Semoga Allah terima kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekejap je Ustaz, lebih masa sikit lah. Misu komen bagi pandai enjin pagi ni. Itulah, kalau panjang pula nanti orang boring pula tengok saya nak 30 hari ni. Biar kejap-kejap lah, biar ada rindu sikit. Wallahu a'lam. Itu saja pada saya, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.